Ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Daud Al-Qatani wa Imamul Ghazali sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih. Dan adapun isti'jal, yakni menuntut segera, maka bahawasanya perkara yang meluputkan dia bagi segala yang dimaksudkan kebajikan, yang menjatuhkan dia di dalam ma'asi, dan bahawasanya daripadanya nyata kebinasaan yang 4 perkara. Ini penyakit hati yang ketiga. Mula-mula itu ni tulul amal. Yang kedua itu ni yang baru lepas hasad. Dan yang ketiganya isti'jal. Yang keempat nanti disebut iaitu takabbur. Ini penyakit hati yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil itu banyak lagi. Ataupun kita boleh sebut penyakit hati ataupun kekotoran hati. Sebab penyakit ni bila ada dalam hati, hati kita kotor, bernajis. Hati yang bernajis, yang kotor ni tak layak menerima, dipanggil nurul waridat, nur yang nak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ni kena kita ambil berat sikit dalam menyucikan dia. Dia ada, kita bicara anggota-anggota bagi orang yang bertakwa. Dia makna kata sentiasa menjaga anggotanya supaya tidak jatuh kepada yang menderhaki Allah. Anggota tu kita sebut anggota ni mata, telinga, lidah. Yang keempat ni kita sebut hati. Yang kelima nanti disebut perut. Ni 4 anggota ni kena jaga elok-elok supaya sentiasa mematuhi perintah Allah Ta'ala, menjauhi sungguh-sungguh larangan Allah Ta'ala. Ini sifat orang yang bertakwa, sentiasa menjaga anggotanya. Anggotanya yang 5. Mata, telinga, lidah. Ini untuk bicara bab hati. Yang keempatnya perut. Bila dia dapat pelihara 4 anggota ni, 5 anggota ni, baru dia dapat beribadat dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana anggota yang buat maksiat ni dia tak mampu buat taat. Itu masalah kita. Mata yang tengok maksiat dia tak mampu untuk melihat Al-Quran. Tak salah hafal Quran ke apa ke, tapi kalau mata tak jaga, memang tak boleh.
Tak jaga anggota semua ni, kita takkan dapat kemanisan ibadat. Ibadat tu tak manis, tak lazat. Jadi untuk dapat kemanisan ibadat, dia kena jaga mata, telinga, kaki semua ni. Ni kita bicara bab hati. Hati ni dia lebih payah lagi. Sebab penyakit dia, bila kena penyakit, nak ubat payah. Seperti orang yang isti'jal, orang yang hasad, orang yang takabur, orang yang tulul amal. Ubat dia payah. Sukar nak ubat sebab dia penyakit dalaman. Macam kita lah penyakit dalaman seperti jantung, buah pinggang, paru-paru. Jenis dalam ni memang payah. Apatah lagi penyakit-penyakit kerohanian, cukup payah. Kenapa kita kena bagi perhatian lebih kepada hati ni? Sebab hati ni tempat yang nak dituangkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan nak tuang macam-macam dalam hati kita. Bila hati kotor, dia tak mampu menerima anugerah daripada Allah Ta'ala. Bila tak masuk nur tu, kita buat ibadat tak seronok, tak lazat, tak sedap, tak manis. Ma'rifatullah, mahabbah, kasihkan Allah semua ni. Jenis anugerah Allah ke dalam hati. Tapi bila hati dia kotor, payahlah. Hati ni pula tempat tilikan Allah Ta'ala. Allah menilik hati tu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah tak perhati muka, amalan zahir kamu tu. Walakin walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah perhati hati tu. Hati tu tempat nak Tuhan tengok hati kita. Imam Ghazali kata, bayangkan muka kita ni pagi-pagi kita basuh dia, kita shampoo dia, kita berui gigi kita ni. Berapa? Pasal supaya orang tengok muka kita cantik, elok. Jangan serpat titik mata dah. Kalau anggota ni tempat tilikan manusia, kita berusaha sungguh-sungguh. Macam mana hati tempat tilikan Allah Ta'ala. Lepas tu Nabi kata pula, hati ni raja. Kalau hati ni raja ni elok, rakyat dia semua elok. Tangan, kaki, mata, kepala, semua jadi elok. Tapi kalau hati tu kufur, maksiat, derhaka pada Allah, kaki tangan semua akan rosak. Sebab itu kita kena jauhi mana penyakit-penyakit yang ada dalam hati ni. Bila hati berpenyakit, macam badan kita sakit lah. Kalau kita sakit boleh buat kerja, tak boleh buat kerja, tak mampu nak buat kerja, sebab badan sakit. Begitulah kalau hati kita sakit, tak boleh buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Apabila kita tak mampu nak buat ibadat, fahamlah hati kita bermasalah. Sakit, kena berubat dia. Kena sihatkan dia. Antara penyakit-penyakit dia tu, Imam Ghazali kata isti'jal. Ajala. Isti'jal makna gopoh. Nak menuntut segera, nak cepat hasil. Tak sabar. Isti'jal ni. Berjuang nak cepat menang. Berjuang, tak menang, tak menang, tak menang. Last sekali jadi apa? Terjun kapal lah, masuk parti lain. Kawan dengan DAP. Nak cepat menang. Sedangkan sifat perjuangan ini dia lambat menang. Lau kana aradan khariban wa safaran khasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim syuqqa. Allah kata kat Nabi, kalau perjuangan yang kamu bawa ni Muhammad, perjalanan yang dekat, kemenangan yang hampir, lattaba'u, ramai orang ikut kamu. Walakin ba'udat alaihim syuqqa. Tapi perjuangan Islam ni sifat dia, makna kata ba'udat, jauh, panjang masa. Maka masa yang panjang, alaihim syuqqa, banyak musyaqqah, kepayahan, rentangan, mihnah, tribulasi. Sifat dia macam tu. Orang yang sabar saja boleh meneruskan perjuangan ni. Tapi kalau orang yang gopoh, tak boleh.
yang bebai, perongoi, mana boleh. Dia jalan masa makan masa panjang. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun, 1000 tahun Nabi Nuh. Nabi Musa nak mengalahkan Firaun 40 tahun. Nabi Musa itu Nabi 40 tahun. Nabi Muhammad mengambil masa berapa tahun? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi sifat dia macam tu. Jadi kalau gopoh tak upaya, dia tak boleh gopoh. Tak dibenak, jangan ada gopoh. Gopoh ni, isti'jal ni penyakit yang ada dalam hati. Yang mesti kita buang. Dan ada pun isti'jal. Ni penyakit yang ketiga. Yakni isti'jal itu menuntut segera, nak hasil cepat. Ayam menetas. Dia mengeram anak ayam mengeram anak dia. Berapa hari? Saya pernah tu tak kira berapa hari. Kata-katalah 20 hari dia mengeram. Belum sampai 20 hari kita nak segera anak ayam tu menetas. Angkat anak telur dia tu, kita pergi kubur, piram ni, pasang elektrik yang terang tu, yang kuatnya. Dia boleh menetas kan? Tak boleh, sampai masa baru menetas. Buah durian, sampai masa dia luruh. Tapi kita nak kait dia, nak cepat. Kait kopi lah tengok. Mana ada masalah. Dia nak cepat, hasil nak cepat. Nak cepat hasil. Itu namanya isti'jal. Apa? Berjuang nak cepat. Menang. Tak masalah, tunggu dah lama tak ni. Lompat nak pergi parti lain. Dia sifat Islam macam tu. Dia memang makan masa. Lepas tu orang kata dalam berjuang ni, dia ada dua benda yang perlu kita faham. Pertama, umrun Nuh. Yang kedua, wasabrun Ayub. Pertamanya, umrun Nuh. Umur Nabi Nuh. Dia mengambil masa. Mengambil masa. Macam orang tanam apa? Pokok kana. Biasa tengok dah pokok kana. Buah kana. Buah kana ada kan? Buah kana ni mari daripada negeri Cina. Dulu-dulu lah ni tak tahulah. Dulu-dulu ni buah kana ni dia buat dalam balang. Dia buat jeruk. Manis. Ada juga buah kana yang dia buat kering. Dia bubuh dalam apa? Dan kertas tu. Dia pulas-pulas. Satu gulung tu ada 3 biji. Itu nama buah kana. Saya biasa tengok buah kana, tapi pokok kana tak pernah tengok. Pokok kana ni cuma tumbuh di negeri Cina. Tumbuh di negeri Cina. Saya baca satu artikel tu, betul tak tahu. Dia kata pokok kana ni, kalau kita tanam dia, bila umur dia matang 100 tahun, baru dia boleh berbuah. Tanam hari ni, 100 tahun akan datang, baru buah. Kita yang tanam, kita pun tak boleh makan. Mana ada orang umur 100 tahun? Bahagia ya, boleh. 100 tahun, orang lain pun dah ada. Mak dia beranak-beranak, terus tanam. Umur dia 100 tahun, dah ambil buah. Kebanyakan, boleh katakan orang yang tanam pokok kana ni, dia sendiri tahulah, aku tak boleh makannya. Habis dia tanam untuk apa? Aku tak makan tak apa, tapi anak aku boleh makan. Hasil pokok yang aku tanam. Itu betul. Bukan kita tanam hari ni, kita nak makan hari ni. Kita berjuang macam tu lah. Mungkin kita tak dapat lihat hasil perjuangan kita. Tapi anak kita, cucu kita, zuriat kita, boleh makan hasil perjuangan kita. Kita berjuang. Mungkin kita tak dapat rasa nikmat Islam. Mungkin besok ni anak cucu kita dapat merasai nikmat keadilan Islam. Ni dah, kita berjuang hari ni, kita nak makan hari ni. Kenyanglah anak cucu hang mampu. Kaya-raya, mewah, kereta banyak, pangkat besar, duit banyak. Hanglah kenyang. Anak bini hang ni, anak cucu hang tu. Lepas tu kita berjuang untuk orang akan datang. Mungkin hari ni kita tak dapat hasil dia. Itulah sifat perjuangan Islam. Dia punya sifat dia macam tu.
Ya, perjuangan Nabi SAW. Kita hari ni rasa nikmat Islam yang Nabi bawa. Cuba orang tua dulu, orang sahabat-sahabat tak berjuang. Kita jadi apa? Kita tak dapat rasa nikmat Islam. Hari ni tak. Hari ni berjuang, hari ni nak kenyang. Nak jadi itu, jadi ni. Itu yang harum biru. Sebab itu, jangan ada isti'jal. Gopoh. Nah. Adapun isti'jal, yakni menuntut segera. Nak cepat. Hasil. Maka bahawasanya perkara yang isti'jal ni perkara yang meluputkan dia bagi segala yang dimaksudkan kebajikan. Apa-apa kebajikan, kebaikan yang kita tuntut, tak boleh ada isti'jal. Kalau ada isti'jal, gopoh, menyebabkan apa yang dituntut luput, tak dapat. Apa pun tak dapat. Kita nak buat buah hulu, nak cepat masuk. Kuat laju-laju. Sepit habis-habis laju. Ambil terus bubuh. Karan biak. Kuat. Mana dia masuk? Dia jadi hangit. Hitam. Habis rosak. Mesti sederhana. Pukul pun elok-elok. Jangan terlampau laju. Bakar pun dengan kepanasan yang tertentu. Sanggup tunggu hasil. Umrun Nuh, kata ulama, perlu umur Nabi Nuh masa yang panjang. Kemudian wasabrun Ayub, kena sabar untuk mendapat hasil. Kita buat kerja ni, yang pertamanya kena betul cara, yang keduanya kena sabar banyak. Jangan gopoh, sabar. Gopoh tak boleh. Kita tanam mempelam, hari ni tanam, hari ni nak berbuah. Tak boleh. Tanam hari ni, tunggulah 3-4 tahun akan datang, baru dia berbuah. Jadi kena sabar menunggu hasil. Bukan hari ni tanam, hari ni tumbuh, hari ni berbuah, hari ni makan hasil. Bukan macam tu. Hari ni tanam, tanam tu kena tahu cara pula. Orang tua kata, kalau tanam durian atas bukit, tanam mempelam dalam bendang. Baru betul cara. Buat kerja kena betul. Jangan tanam durian dalam bendang. Hang tanam durian dalam bendang, isi dia tu jadi berayak. Dia tak sesuai. Durian atas bukit sesuai lah. Nak buat kerja ni kena tahu cara. Dengan ada ilmu. Satu. Yang kedua, kena sabar untuk dapat hasil. Lepas tu dia ada strategi macam Doktor Ustaz Mustafa masyhur. Macam mana kita nak tarik orang kepada dakwah? Bukan terus pergi boleh rentak-rentak begitu, tak boleh. Kena sabar, tengok dia betul-betul pelan-pelan, dekati dia. Terdekat dengan dia. Macam uncle kita Somad ni apa? Saat ni. Ustaz apa nama ustaz tu tengok. Dia dekat macam mana. Pergi dekat-dekat, sembang elok-elok. Dan teknik dakwah ni, yang pertamanya kena pecahkan tembok kita dengan dia. Jangan ada gap. Jangan ada pemisah. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan cakap balik elok. Sampai dia sonok dengan kita. Apa tu kita masuk. Cerita kita ni akan mati. Semua orang akan mati. Lepas mati jumpa apa? Kalau di sini masuk kubur sana ada malaikat, dia akan tanya kita. Kalau kita tak ada persiapan dia, tak ada buat ibadat, kita azab sana besok. Lepas tu dia akan tanya kita, macam mana nak buat ibadat? Masuklah Islam. Ayuk belajarlah masalah akidah, mengenai Tuhan kita. Nak buat ibadat dia macam mana, nak semayang macam mana. Pelan-pelan. Hasil dengan kaedah cara yang tepat dan betul macam ni, insya-Allah dia akan masuk Islam. Itulah cara dia. Tak bolehlah kita terus kata dia macam-macam, tak bolehlah. Pelan-pelan lah, sikit, insya-Allah. Itu dia panggil approach, pendekatan yang tepat. Lepas tu kena tunggu, sabar dapat hasil.
Bukan senang seseorang tu nak berubah. Macam dia isap rokok, nak suruh dia berhenti terus, payahlah sikit. Dia nak isap tak apa, tapi sorok-sorok. Masuk jaban sorok rokok gitu lah. Jangan terus cut terus. Cut terus habislah. Kawan melelong pening. Dia pening dia lari, pergi tak. Tu cara lah, pelan-pelan. InsyaAllah kalau dengan makna kata pendekatan yang betul, approach yang kena, insyaAllah. Jangan kita jadi macam Islam ni, orang kata Islam ni ibarat satu pokok Islam. Pokok Islam ni pokok yang rindang, buah dia ranum. Siapa tengok semua berkenan. Itulah Islam. Kalau kita baca buku, orang tertarik dengan Islam. Semua nak kepada Islam. Tapi masalah dia, bila orang pergi ke pokok tu, tengok keliling pokok tu, makna kata, ada dawai-dawai berduri. Dia menghalang orang nak pergi ke pokok tu. Dia ada pagar berduri. Siapa pagar berduri tu? Kita orang Islam sendiri. Yang halang saudara kita nak masuk Islam. Dia baca buku Islam elok dah. Tengok-tengok orang Islam. Mayang pun tak. Kan? Sampai Hindu terkejut. Betul Hindu tu jumpa saya. Dia kata, Haji, bukan apa, saya satu kolej saja. Itu Melayu 3 kolej. Melayu di Kedah tu 3 kolej. Jadi dia tengok orang Islam. Nanti yang ulama kata, asli al-Islamu mahjuban bil muslimin. Islam tu terdinding, tersekat dengan sebab orang Islam sendiri. Tu cerita apa dia bertulis dalam satu majalah tu. Kan, majalah tu. Dia ni seorang Kristian lah, orang putih lah, British. Dia duk baca buku bahasa Islam kan. Dia cukup kenal lah Islam ni, dia nak masuk lah. Akhirnya dia bertekad ambil keputusan nak masuk Islam. Dia pun beritahu pak dia, Pak, aku dah buat keputusan nak masuk Islam. Pak dia tak bagi. Bertengkar dengan pak dia. Pak dia kata, kalau nak masuk Islam, keluar dari rumah ni. Dia keluar. Dia ni, dia kerja lah. Jadi dia pergi cari kawan sepejabat dia. Orang Islam. Perempuan lah kawan dia ni perempuan. Kawan dia tu perempuan juga. Dia ni kerja satu pejabat. Dia pun carilah kawan tu. Dia pun pergilah rumah kawan tu. Nak menumpang. Aku ni dah masuk Islam, dia kata. Jadi, pak aku tak bagi aku duduk dengan dia. Jadi, nak dapat rumah sewa, nak tumpang duduk rumah kamu. Boleh tak? Dia kata boleh. Duduklah. Saat lagi kan, masuk maghrib. Masuk maghrib, ada 2 orang, 3 orang lelaki main rumah perempuan tu. Bawa dengan botol arak lah apalah. Orang dengar azan maghrib, dia ni minum arak. Pasang gram, menari, menyanyi, belalak. Jadi perempuan Kristian ni, dia tertinggal-tinggal. Aku baca buku Islam kan macam ni. Orang lelaki, perempuan Islam takkan bergaul macam ni. Islam tak boleh minum arak, yang dia minum ni jana. Akhirnya dia pikir, dia pun duduk mabuk orang. Akhirnya bawa beg dia turun balik. Masuk kereta, belah balik ke rumah. Bila balik rumah, pak dia kata balik pula. Tak jadi pak. Tak jadi masuk Islam. Pak dia kata siapa? Islam sebenarnya, dia kata kat pak dia, teori ya. Cerita macam memang bagus. Tapi dia punya penganut teruk pada kita lagi. Yalah, Hindu pun terkejut. Awak Hindu tak kejut? Dia sekolah lah. Yang dia hentam berarti 3 sekolah. Pak dia kata, aku nak abadkan. Kalau apa yang ada dalam buku tu, itulah amalan orang Islam. Aku dulu masuk Islam pada kamu dia lah. Islam ni teori ya. Lalu siapa salah? Kita lah salah. Kita yang menghalang orang nak masuk Islam. Dengan perangai kita, akhlak kita. Saya percaya kalau orang Islam boleh berubah jadi elok,
Cina, India, semua akan masuk Islam. Ini sebab itu kita nak berbetul orang Islam tu berelok. Buatlah kajian, berapa ramai orang tak sembahyang. Saya tengok lepas tunjuk tadi artikel. Dalam masa seminit di Malaysia ni, lahir anak luar nikah 6 orang. Seminit 6 orang anak luar nikah. Kebanyakannya orang Melayu. Kebanyakan orang Melayu. Sekarang ni terjadi di Pulau Pinang. Anak-anak luar nikah ni dibelah oleh Cina. Cina ambil belah. Lepas tu kita jangan heran bila tengok muka Melayu tapi nama Cina. Dan Cina ambil belah anak luar nikah daripada zuriat orang Melayu. Jadi habisnya kita nak tarik orang, kita pun teruk. Ini yang kata al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tu terdinding dengan sebab orang Islam sendiri. Kena berubahlah. InsyaAllah. Jadi kata Tok Syekh kita Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni, penyakit ni yang dikatakan isti'jal tadi ni, dia makna kata boleh menyebab meluputkan apa yang kita maksud daripada kebajikan. Apa juga kebaikan yang kita tuntut dengan sebab gopoh tak dapat. Apa dah? Nak hafal Quran. Oh, aku nak hafal Quran ni dalam masa setahun. Oh, lun. Lama-lama dia boring. Sebab lari terus habis. Macam tu lah. Steady ikut susunan. Pelan-pelan. Tak apa sehari tak dapat semuka pun tak apa peringkat awal. Mungkin dapat tengah muka atau suku muka peringkat mula. Tu naik sikit setengah muka. Naik sikit 3 suku muka. Mungkin kita duduk sini, kita mengaji tahfiz setahun baru dapat semuka sehari. Gitu. Bila kita dapat pula mana sabak sehari semuka, nu yang sabki tu, yang baru kita hafal tu, nak kena ulang balik. Gitu juga yang manzil tu, yang lama kita baca tu, nak ulang balik. Semua ni memerlukan kesabaran. Tak boleh. Ibu bapa jangan force anak-anak. Jangan force. Ikut kemampuan dia. Ni mak bapak pun satu. Nak cepat anak dia habis. Jadi dia satu tekanan pada budak pula. Satu tekanan bagi dia. Itu pun masalah juga. Jangan gopoh. Pada manusia ni tak sama. Orang ni macam ni, orang ni tahu macam ni. Mana ada sama, tak sama. Kemampuan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kita ibu bapa janganlah gopoh. Nak gopoh pergi mana? Tak apa. Dia hafal dalam masa 10 tahun pun tak apa. Biar dia 10 tahun. Apa masalahnya? 5 tahun ke 7-8 tahun. Lantak pergi ke dia lah. Dia nak hafal. Berapa tahun pun. Duk sebut nak habis cepat. Gimana? Jadi maknanya jangan gopoh. Apa juga kebaikan yang kita cari, kebajikan yang kita tuntut, takkan dapat hasilnya kalau dengan sebab kita gopoh. Isti'jal tadi tak dapat hasil. Ya. Itu dia. Yang menjatuhkan dia di dalam ma'asi, maksiat. Tuntut tak dapat, akhirnya kecewa, patah balik jalan lama. Patah balik cara lama. Tak boleh itu. Sabar. Ada kawan-kawan yang main jumpa. Salah dia juga. Dia masa kahwin, dia tak pilih wanita yang menutup aurat. Dah macam mana dia tu mengaji, dia dapat hidayah dulu pada isteri dia. Jadi dia tu okey kan, ada rajin sembahyang apa, isteri dia slow. Paksa isteri dia cepat itu. Dia kata nanti pelan-pelan. Perempuan ni dia dijadikan oleh Allah daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk ni dia bengkok. Kalau kita biak dia, selama-lama dia bengkok. Kalau kita gopok, kita kepak dia bertegak cepat, dia patah terus. Pelan-pelan. InsyaAllah sikit. InsyaAllah dia akan berbetul. Dia akan jadi elok. InsyaAllah. Berkat kesabaran tu insyaAllah. Kan? Banyak orang kawan jadi macam tu. Saya nasihatkan
Kata pelan-pelan, insya-Allah, jangan gopoh. Lama-lama insya-Allah dia akan mengikut. Apa-apa kebaikannya, benda kebajikan bila kita nak buat perlu kepada kesabaran. Jangan gopoh. Gopoh tak boleh. Itu dia. Dan bahawasanya daripadanya nyata kebinasaan yang 4 perkara. Sebab gopoh ni jelas, nyata ni jelas terbukti akan makna menghasilkan kerosakan. Paling kurang ada 4 perkara yang rosak, merosakkan kita. Pertama, bahawa menyahaja orang abid akan martabat di dalam kebajikan dan menuntut istiqamah dan bersungguh-sungguh, maka terkadang bersegera akan mencapai akan dia, dan tiada yang demikian itu waktunya. Maka ada kalanya bahawa lumpuh dan putus asa dan tinggalkan akan ijtihad, maka diharamkan demikian itu manzilahnya. Cerita seorang abid, orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si abid ni, dia tentulah dia menginginkan martabat, maqam, ahwal. Mungkin dia beribadat dengan matlamat nak jadi wali, nuntut kewalian, mukasyafah, kan? Tak kasyaf. Kan? Dia kasyaf ke kewalian ini anugerah Allah. Dia beribadat-ibadat tak dapat makam waliullah, tak dapat kasyaf. Akhirnya dia tinggal itu perjalanan dia tu. Kadang-kadang Tuhan lagi cepat, kadang-kadang Tuhan lambat-lambatkan. Tuhan tahu, Allah tahulah kepada siapa yang dia nak bagi. Takkanlah kita nak letakkan kalung mutiara tu ke leher babi. Beli kalung rantai mai tu, mutiara hitam beliat, ambil pergi gantung leher babi. Betul tak? Tentu kita akan bubuk di leher yang orang yang padan dan patut dengan kalung mai tu. Apatah lagi Allah Ta'ala nak letakkan makam-makam martabat hamba dia. Dia tahulah kat siapa dia nak bagi. Kita buat ibadat nak dak yang tu. Kita tak disuruh menuntut karamah. Yang disuruh menuntut istiqamah. Kan? Tuntut istiqamah dalam ibadat. Jangan tuntut karamah. Ada tak apa sebutlah. Tapi orang kawasan ni lah. Pergi cari harta karun. Dia buka kedai makan. Contoh dia buka kedai makan. Saya, ialah kita sibuk jarang sekali pergi kedai dia. Pergi kedai dia. Selalu tu kalau kita tom yam sup, tom yam bihun tom yam. Dalam tu ada udang lipat, udang besar tu, ada soto, macam-macam ada lah. Sekali pergi udang lipat dan seketui. Lain lepas pun tak ada. Awak sampai tengah ni? Tak tahu lah Ustaz. Tokek kami dia kata duk pergi cari harta karun. Nak kaya segera, pergi cari harta karun. Setan ni pandai. Nampak harta karun tu naik tau. Tak dapat dah. Tak dapat juga. Pergi cari pula tu di Pahang lah. Dia pergi sampai Nusa Berenam. Ni nak kaya cepat. Yang jual kacang putih lagi berapa? Biaya tebu. Padahal bicara harta karun, duit habis banyak. Untung kedai toyam semua pergi kot tu. Lama-lama fikir lain tak jadi, berhenti cari harta karun. Nak segera kaya. Bukan cara macam tu. Jadi makna kata kita buat ibadat bukan cari karamah, bukan cari maqam, martabat dan sebagainya. Kita menuntut istiqamah. Kita hamba Allah.
Tugas kita beribadat kepada Allah. Apa yang Tuhan nak bagi, dia bagilah kepada hambanya yang layak. Yang layak tu Tuhan bagilah. Sebab tu kita tak tahu kita layak tak layak. Tugas kita buat ibadat saja. Oleh kerana dia cari karamah, ibadat tak dapat, karamah apa-apa tak dapat. Nama dia berbaik dari. Tinggal ibadat dia. Tak boleh macam tu. Dia. Menyahaja abid. Menyahaja ni makna kata, kan, sahaja aku semayang. Apa makna dia? Usalli, diterjemah oleh ulama kita, sahaja aku semayang. Apa makna? Sahaja aku semayang. Saja-saja lah dia nak. Sahaja ni, kita mengerjakan semayang tu dengan sedar, dengan kehendak kita. Dengan kita yang tuntut, kita nak buat semayang tu. Itu makna sahaja. Jadi, begitu juga si abid ni, dia menyahaja akan makna kata dalam ibadat ini, si abid ni akan mertabat di dalam kebajikan. Dia buat ibadat, matlamat dia nak mertabat, makam, pangkat, kedudukan. Mungkin nak jadi waliullah. Mungkin dia nak supaya dia dikasyaf oleh Allah, nampak yang gaib-gaib. Macam-macam lah. Kalau yang satu jenis lagi tu, kan, zikir meratib nak kebal. Yang duduk atas bukit tu, makan bertih tu. Tikam taklud. Dah ada dia pernah jumpa saya. Ustaz nak ilmu tikam taklud. Saya nak ilmu tak mati. Ada tak? Tak mati. Ilmu tak mati ke mau? Mana ada tak mati Ustaz. Mati tak payah. Han taklud orang tembak mati ke? Apa ada? Tak mahu ilmu tu lah. Aku nak ilmu masuk syurga. Masuk neraka aku tak mahu. Macam-macam mai cari. Nak bagi ilmu pelik-pelik. Ilmu kebaik. Apa? Ada dulu di Pulau Pangkok tu. Dia tu orang pukul dia dekat 3-40 orang. Tak jadi apa. Rupanya orang pukul, nampak badan elok tapi dalam dah hancur. Dalam tu habis rosak. Nampak luar je elok. Dalam rosak habis. Tu ilmu kebaik. Apa ilmu tu? Kebaik. Aku nak kebaik iman, ada ilmu kebaik iman. Kebaik iman tak ada. Tak apa. Jadi dia kata abid ni dia nak martabat dalam kebajikan. Kebajikan yang dia buat, dia nak martabat ni, martabat ni. Dan menuntut istiqamah dan bersungguh-sungguh. Dalam dia beribadat ni dia nak istiqamah. Sungguh-sungguh ijtihad. Bangun malam, puasa sunat. Kalau bulan Syakban, Ramadan. Bulan Rejab, Syakban, Ramadan. 3 bulan tu straight. Mai puasa 6, puasa 6 lagi. Isnin Khamis. Sungguh-sungguh. Makan dia pun sikit, tak makan banyak. Baca Quran hari-hari, meratib. Sehari sampai 3-4 ribu. Bersungguh-sungguh dalam ijtihad dia. Maka terkadang bersegera akan mencapai akan dia. Kadang-kadang dapat. Berkat kesungguhan dia, ijtihad dia, Tuhan bagi kat dia. Dan Allah bagi dia macam-macam martabat. Mana tu ada setengah boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara ada. Tengahnya jadi wali abdal. Tak wali abdal. Wali ganti. Dia ni ada 70 orang. Di seluruh muka bumi ni ada 70 orang. Sebab kata wali abdal, abdal ni badal. Mat badal. Apa baca tak? Mat badal. Apa makna mat badal? Mat ganti. Hamzah tu ganti alif. Dan asalnya mana alif fathah, hamzah sukun. Mana. Jadi alif tu ganti. Hamzah tu ganti alif. Jadi mana. Asalnya min. Bila buang alif tu diganti dengan alif, hamzah tu ganti dengan alif jadi amin. Wazan dia fa'in.
Berapa dia? Berapa harkat? Satu alif, dua harkat. Kan? Amin. Tapi kita ni Imam apa tengok buka radio kan, TV ke hari Jumaat. Kan? Imam okey. Kalau boleh imam amin. Imam betul main makmum sampai buah tak habis. Kacau. Itu namanya mat badal, bukan mat bedal. Mat badal. Kalau wali abdal, wali ganti. Apa makna wali ganti? Sepanjang masa selagi ada umat daripada 70 orang. Kalau mati Allah ganti orang lain. Mati Allah ganti orang lain. Sentiasa 70 orang. Mereka ni bertebaran di pelosok muka bumi Allah Ta'ala. Dia duduk di puncak-puncak bukit. Dia duduk jauh pada orang. Dia tak bergaul dengan orang. Tapi Allah Ta'ala lipat dia di dunia. Dia nak pergi Mekah selangkah ya. Sampai kepada Arafah. Musim haji dia pergi dengan selangkah. Tak ada immigration. Tak ada pasport apa. Tak ada. Dia boleh pergi. Selangkah dia boleh sampai. Allah lipat dunia. Kan? Dia ni ibadat nak jadi wali lah. Wali abdal ke wali apa lah. Kadang-kadang Allah bagi kat dia. Bersegera akan mencapai. Akan dia. Kadang Tuhan bagi cepat dapat. Dan tiada yang demikian itu waktunya. Kadang-kadang bukan waktu yang dia nak. Mungkin Allah bagi lagi cepat. Kadang lewat sikit. Jadi kalau kita gopok nak cepat, tak payah lah. Sabarlah. Fil waqtil ladzi yurid. La fil waqtil ladzi turid. Yang Allah bagi tu ikut waktu yang Tuhan nak. Bukan waktu yang kita nak. Macam kita berjuang. Bila nak menang? Allah Ta'ala lah yang tentukan bila-bila. Kita buat kerja aja. Bila menang itu semua kehendak Allah Ta'ala. Tuhan yang maha tahu. Kita menang kita nak tahu. Sebab itu kita sabar menunggu hasil. Macam kita tanam pokok mempelam tadi. Bersabar tunggu hasil dia berbuah. Jangan tak sabar. Kena sabar. Masa nak berbuah, nak berhasil itu ikut kehendak Allah. Fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kamu kehendaki. Ada satu orang tu, dia mai jumpa. Dia dah kahwin dah berapa tahun dah. Dah 15 tahun kahwin, tak ada anak. Nak cerai isteri dia. Jangan cerai, dia kata. Kalau pada takdir Allah Ta'ala ada zuriat, insya-Allah ada. Dia kata, doalah pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba 1 tahun tu isteri dia mengandung. Berderet. Tiap-tiap tahun pula dah dapat anak. Anak sangat. 5 anak dia. Tiap-tiap tahun 5 tahun dapat 5 anak. Tuan tak bagi. Itu kawan saya seorang tu. Dia orang berwahai. Dia kerja puspakom. Isteri dia kerja immigration. Kami dah lama tak dapat anak. Nak jumpa, nak temu tu jodoh dia tu. Satu hari satu ustaz. Ustaz tu duduk di sana dekat Pendang tu. Tokai apa nama tempat dia di Pendang. Nama dia Haji Yusof. Tuan Guru Haji Yusof. Kan? Di pejabat dia puspakom tu jemput Tuan Guru Haji Yusof tu. Nak buat satu ceramah maulud. Dia sama-sama dengan Tuan Guru tu, Tuan kata dia bolehlah tu nak ikhtiar tengok. Bila duduk pergi pulang lah. Pulang buat dia bagi wirid, dia bagi doa. Saya kena kesian. Saya anak ramai. Kawan baik dengan dia. Bila dia tahu saya ada kuliah tu, dia panggil pergi makan nasi rumah dia. Anak kita ramai menyut. Tengok dia perhati anak kita, dia terliuk. Allah, dia tak ada anak. Masa nak semayang, isteri saya masuk bilik dia. Masa dia jemput
Mayang bilik saya lah. Dalam bilik dia tu ada duit, ada patung budak-budak. Ada mainan budak-budak semua ada. Mainan budak-budak, patung, semua ada. Lama tok guru tu nak bagi supaya hati dia tu ingin kepada anak aku tak tahu. Lah ni 3 dah anak dia. Dia selalu kalau dia balik kampung dia balik buat dia jumpa. Yusri nama dia. Malah 3 dah anak dia. Ni yang nak bercerai buat apa? Tak sampai jodoh, tak sampai masa dia. Kalau ada pada azali tu, Tuhan dah takdirkan ada anak, ada lah. Di mana? Jangan gopoh. Tindakan kita jangan gopoh. Sabar. Tenang. Jangan kelang kabut. Apa yang Tuhan takdir, pasti akan berlaku. Tak usah buat macam mana lah. Keadaan kita orang beriman macam tu lah. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah juga martabat kewalian tadi. Kadang-kadang Tuhan bagi cepat, kadang-kadang lambat. Maka ada kalanya bahawa lumpuh ni lemah dan putus asa. Dengan sebab lambat, apa yang dia tuntut tu tak dapat. Dia lemah, putus asa, cepat kecewa. Pasal apa benda macam ni boleh berlaku? Kerana istiqjal. Kalau dia sabar, dia bergantung, yakin dengan takdir, dia tenang, tak apa. Tak hari ni, besok, tak esok, lusa, tak tahun ni, tahun depan. Berjuang macam tu lah. Tak apa. Tengok baru ni. Orang cakap betul. Kan? Ustaz Badli cakap betul dah. Betul elok dah. Dia teliti 2-3 kali saya ada ulang dia punya ucapan di parlimen. Dia cakap betul ya, Pak? Dia kata apa yang dibangkitkan di parlimen bukan tuntutan supaya kerajaan bagi one off 10,000 kepada penyimpan-penyimpan KWSP akaun pertama. Kan? Dia kata bagi pihak kami lebih baik kita kita beri kepada makna keluarkan apa nama akaun satu ni dengan bersasar. Yang perlu saja, yang tak perlu tak payahlah. Untuk hari tua, tujuan simpan duit KWSP ni untuk hari tua kita bila kita pension, ada satu jumlah duit untuk kita buat model nak meniaga ke, nak buat rumah ke apa ke. Kalau kita habiskan awal-awal macam mana. Tapi kalau yang betul-betul perlu, tak apa lagi. Mana kita sokong benda ni bagi makna kata yang nak buat keluar secara bersasar. Gitu juga dengan apa? Moratorium. Yang ni, yang bank duk potong. Orang pinjam kereta, sewa, beli kereta kan. Bulan-bulan tu kan. Dulu kat jalan bagi dia 6 bulan. Lepas minta 6 bulan secara automatik. Untuk semua. Dia kata, ni pun bagi kita elok bersasar. Kerana ada kaki tangan kerajaan. Covid ni tak terlibat dengan dia. Gaji dia jalan terus. Kalau kita buat automatik, mereka gaji tak potong. Sedangkan maknanya dia tak potong, dia akan mengambatkan habis pinjaman kita. Kita punya pinjaman akan tambah lagi. Makan masa lagi. Lagipun dia kata, bab ni tak ada dalam belanjawan. Dia tak ada. Kita boleh, kerajaan boleh buat lain. Macam sebelum ni. Moratorium tu. Bukan ada dalam belanjawan pun. Kerajaan boleh buat. Itu juga dengan akaun nombor 2. Akaun yang kedua. Yang kerajaan bagi keluar daripada KWSP. Dulu pun tak masuk belanjawan. Kerajaan boleh buat benda ni. Tapi dalam menghadapi ini biarlah bersasar. Jadi kita tak boleh kita ugut kerajaan. Kalau dua benda ni tadi kami takkan sokong. Kami sokong bersyarat. Maka Ustaz Badli buat contoh Puteri Gunung Ledang. Tahu cerita Puteri Gunung Ledang? Sultan Mahmud minang Puteri Gunung Ledang. Pinangan diterima tetapi bersyarat. Syarat dia tu bina jambatan mas
Daripada gunung Ledar pergi istana Melaka. 7 mangkuk hati kuman. Kuman tu pun nak cari pun bayar. Hati kuman tu. 7 mangkuk hati nyamuk. Nyamuk tapi pergi cari hati dia di mana. Jadi syarat dia bagi tu tak munasabah. Dia tak kata dia tolak. Dia tak, Puteri Gunung Ledang tak tolak. Mana pinangan Sultan Mahmud Shah. Tapi syarat itu makna dia tak maulah kan. Jadi bila dah bersyarat, maknanya hampa tolaklah kerajaan ada. Itu yang cerita ada. Terang-terang lah. Tak sokong apa? Tak sokong, senang. Ni duk berbelit, berpusing-pusing orang menjadi pening. Buat keluar Puteri Gunung Ledang. Mengabak satu dunia. Itu belum bagi Gunung Himalaya. Kalau Puteri Gunung Himalaya lagi pening. Macam-macam dunia ada ni. Semua pakat nak jadi hero. Nak tunjuk aku pembela rakyat. Semua nak tunjuk. Nak jadi hero. Nak tunjuk. Dia apalah hero. Sungguh-sungguh. Menghayati penderitaan rakyat. Saya kalau sebut macam Abid Liu, saya percaya. Abid Liu dia sungguh. Tak ada ayak dia hantar ayak. Tak ada dia hantar. Yang tu sungguh. Yang lain, aku tak pernah percaya lah pak. Ini semua, tak tahulah. Macam-macam dia ada. Masa ada kuasa, dia pun tak sungguh-sungguh pun. Tak ada kuasa, mengelupuk sakat. Sudahlah. Jadi maknanya kita kata, jangan gopoh. Cerita dia begitu. Karena bila kita nak bersegera, nak dapat cepat, bila tak dapat, kita berputus asa, kecewa. Dan ditinggalkan akan ijtihad. Dia pun mula tinggal. Bila apa yang dia maksud tak dapat, dia lama-lama cepat kecewa. Lama-lama ibadat dia tinggal terus. Hafal Quran pulun, tak habis juga. Lama tinggal terus. Dan Quran pergi mana, dia pergi mana. Tak apa sabar. Tak boleh habis semua. Dapat separuh pun jadi. Dapat 10 juzuk pun tak apa. Asalkan ingat. Dah tak dapat macam mana. Tak ada abuan aku jadi hafiz. Aku dah mengaji dah dekat 7-8 tahun. Tak apa-apa juga. Kau nak channel lain. Mengaji pondok pula. Apa masalah kita? Tuhan tak tanya kita. Bukan fardu ain pun nak pakai Quran ni. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Apa yang kita duk nindok. Tak apa-apa. Kalau boleh dapat, alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa. Jangan kecewa. Tak masuk channel lain. Mengaji pondok, mengaji nahwu, mengaji saraf. Kita boleh mengajar, kita jadi imam. Jadilah teratur kita. Ni dia kecewa. Putus asa, pening kepala. Tak masuk. Jadi maka putus asa, berputus daripada demikian manzilah. Ya, maka dia lagi atas lagi. Ditinggalkan akan ijtihad. Ijtihad ni bersungguh-sungguh. Tadi ditinggal. Mujahadah tu dia tinggal. Belum ni dia bermujahadah. Kuat baca Quran, bersungguh-sungguh. Bangun malam, baca Quran, beribadat, hebat. Lepas tu apa yang dimaksud tak dapat, dia cepat kecewa. Tinggal terus. Itu yang tak mahu tu. Ditinggalkan akan ijtihad. Maka diharamkan demikian itu manzilahnya. Manzilah ni makna tempat turun. Dalam maksud ni martabat je lah. Tak dapatlah martabat yang dituntut. Martabat yang dituntut tu tak dapat. Tak jadi hafiz kah, tak jadi ulama kah. Pasal kecewa. Bila kecewa, habis apa pun tak dapat lah. Jangan kecewa. Buatlah apa pun. Jangan kecewa. Nak kira putusan saya, nak cerita banyak kali dah pengalaman saya. Belah itik. Nak buat telur masin. Berapa peringkat, berapa banyak rugi. Mula-mula buat di Pulau Pangkok. Saya kena tahanan ISA. Beli itik 200 ekor. Belah modal habis. Itik ni bila dia keluar makan, bulu dia luruh.
Dia tak bertelur. Modal habis. Mana habis yang satu. Berapa rugi saya tak tahu lah. Dia makan dia dengan itu, dengan ini, dia buat pagar dia. Kita masa tu kena kurung. Kena buang daerah. Nak cari duit mana? Berhenti dulu. Tawakuf. Orang panggil tawakuf. Tahu tawakuf? Tawakuf ni kan berhenti. Berhenti sementara. Jadi kita bawa kereta sampai traffic light. Lampu dia tukar merah. Kita berhenti tak? Berhenti. Tapi berhenti enjin tak mati kan? Enjin hidup. Bila ditukar hijau, masuk gear. Bukan makna kita bila tumpal pun merah, terus mati enjin, keluar minum kopi, tinggal kereta tepi jalan, tengah jalan. Mana ada macam tu? Tukar hijau. Cum. Itu makna tawakuf. Berhenti sat lah, berhenti sebentar. Mai sini, buat belah lagi sekali. Belah jadi. Belah, itik, telur, berlambak-lambak. Masa tu kera tak macam ni. Kera tak apa nak ambil macam ni. Masa tu. Tapi buat telur masin pula dah. Buat busuk. Kalau kita tak basuh dia, telur elok. Tak masin elok. Kita basuh dia, busuk. Saya balut dengan apa? Tanah merah. Apa tu sekam padi yang hitam tu balut. Tak basuh, telur elok masak. Masak elok. Masin elok, semua elok. Basuh, telur busuk. Tak basuh macam mana taik berlebuh. Tengoklah telur tu. Taik dia Allah. Rugi lagi. Berapa puluh ribu rugi. Berhenti zat. Hari tu kebetulan saya pergi Tanjung Karang. Dengan orang isteri dia. Makan sate. Pas makan sate, saya tengok macam nak bayar tu di kaunter tu. Ada telur masin. Telur tu duduk dalam plastik. Ada ayak. Ni apa dia cik? Telur masin cik. Telur masin. Oh. Semungkus berapa? Berapa dia jual? RM15 kot. Saya ambil semungkus, saya balik. Oh, aku nak buat macam ni. Saya buat macam tu. Buat jeruk. Basuh jeruk. Jeruk kan. Kita jeruk dia. Kemudian kita tengoklah formula kita, garam dia. Kita buat formula kita sendirilah. Alhamdulillah. Berjaya. Tak busuk, tak apa. Elok. Sampai lah. Jadi mana kita ni jatuh, bangkit balik. Jangan jatuh terus. Jatuh, bangkit. Bila kita tengok, Tuhan tengok kita sungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina. Siapa sungguh-sungguh di jalan kami, lanah dia nahum, subuh lanah. Tuhan tunjuk jalan kat kita. Dengan cepat kecewa. Dengan cepat putus asa. Orang putus asa dipanggil isti'jal. Gopoh. Apa pelan-pelan insya-Allah. Semua saya buat lah. Mana ada ilmu. Belah kambing, mana ada ilmu belah kambing. Belah lembu lagi tak ada ilmu. Yang aku tahu kalau sakit pergi haiwan mai, jabatan haiwan. Lepas cucuk ke apa kita buat lah. Kita dapat lah. Daripada pengalaman kita dapat. Ini sikit bergantung kerajaan. Lama dua tengok dia bergantung kerajaan. Semua KO lah. Kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Ada masalah kita minta doa, Tuhan bagi petunjuk insya-Allah. Kan? Mungkin masa kita tak ada lagi benda-benda ni, tapi mungkin zaman lepas kita mati, orang yang sambung kerja kita dia ada dah. Kaedah-kaedah dia. Gitulah cara kita. Kan? Baik kita ambil lah pengalaman, tanyalah orang yang tahu. Gini. Ni uncle kita bagi tahu saya, uncle Saad ni. Pak dia dulu belah lembu dia tak? Tahu dia belah aku benar. Dia ambil gula, kata gula karah. Kaskas, gula kaskas. Dia buh dalam ayak, lepas tu dia buh roti tak habis tu. Kan, roti reject dia buh tu. Lembu makan dia tergemuk. Duk cari kelah roti je lah. Kelah roti batu lapan tu, dulu saya ambil. Saya ambil banyak. Bagi makan ikan keli makan. Lepas tu ada campur roti pelantar apa kan. Budak-budak tapi pituk semua roti pelantar dalam keli tu. Dia minyak lah. Minyak dia tutup ruang udara tu. Mati habis lah keli tu. Mati-mati lah tu tak buat keli. Ni tak jumpa lagi. Kelang roti tu tak jumpa lagi.
Dia kata baru ni tak Syakir pergi, dia kata lah ni dia tak buat dah. Dia buat cukup ya untuk supply pada ketahanan kemuntin. Dia tak buat jual dah. Kedai-kedai sebab mungkin saingan daripada Gardenia. Kata dia orang beritahu saya dia cuba nak cari lori kat Gardenia. Dia buat balik roti tak habis tu. Kalau ni boleh. Wallah alam. Tak tahu lah. Kita akan jumpa. Nanti kita akan jumpa lagi. Itu saya nak cuba buat. Pasal ada mengikut kawan yang biasa belah lembu lah. Makanan yang paling bagus sekali napia. Kita tanam dah napia dulu ni. Tapi nak tebang tu masalah. Nak tebang napia tu. Siapa nak tebang? Bila tanam kita lepas kambing lembu. Pergi makan napia ni padang. Habis dia pijak mati habis. Lepas tu saya ada fikir nak cari orang yang kerja. Dulu dia kerja depan ni. Depan ni tepi nu. Tempat kan tanah baru kita beli tu. Tu tempat dia buat sayur dulu tu. Kalau dapat balik pekerja tu. Kita bayar macam mana Cina bayar, kita bayar. Hang kerja apa jam. Sehari apa duit. Kita bayar macam tu juga. Tu saya buat uang tu. Tak apa ada pekerja nak kerja. Dia tanam. Dia baja. Dia potong. Kita pergi angkut, kita mesin. Mesin kita pun dah boleh jalan lah. Abang Najib kita buat. Pakcik Najib kita buat. Waktu macam jet laju lari. Main banyak mana besar dia ada mesin. Jadi kita menyentuhlah cara kita. Allah bagi petunjuk satu mai kita nanti. Barulah kita jadi orang yang istiqamah. Ini nak cepat hasil. Cepat hasil bayarlah, lambatlah. Jangan jadi orang kecewa. Sebab Islam mengajak kita selalu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana apa yang dicita-cita tak dapat, dia putus asa dan ditinggalkan akan ijtihad. Dia tak mau buat dah. Tak mau bersungguh-sungguh dah. Maka diharamkan demikian manzilahnya. Bila ada kecewa, putus asa, tak ada. Apa Quran tak habis lama. Dia putus asa, kecewa, dia pun tinggal habis. Yang dia hafal pun dia lupa habis kan. Dia lupa habis. Dia tak mahu macam tu. Jangan putus asa, jangan cepat, jangan nak hasil yang cepat kan. Sabar menuntut hasil. Ya. Itu dia. Dan ada kalanya bahawa menyungguh-nyungguh mereka itu dalam ijtihad dan mempenatkan dirinya. Dalam sungguh-sungguh ni dia nak buat sungguh-sungguh. Sampai rasa penat diri itu, rasa penat, letih. Maka putus daripada demikian manzilahnya itu. Oleh kerana tak tercapai apa yang dicita-cita, putus. Terlepas terus. Banyak kawan-kawan bersemangat lebih. Kawan saya tu, masa kami kena tahanan ICA ni, bersemangat. Tahu dia beli kereta Volvo. Balik dia MD. Bicari sampai Melaka. Kereta second MD. Tahu apa MD? Mandi darah. Kira nak mati syahid lah tu. Sampai kereta dia pun pelit MD. MD ni apa abad? Mandi darah tak? Cik. Kena kena tangkap. Patah lihat. Kesian. Antara orang yang awal bebas. Dia bebas-bebas nak pergi markah pun takut. Nak pergi masjid pun takut. Pergi surau pun takut. Pergi mancing dia. Sampai mati duduk mancing tu lah. Supaya polis kata dia ni dah pulih. Betul waktu. Jadi orang yang bersemangat ni ramai saya tengok. Semangat lebih. Takut apa? Dia pun makhluk macam kita juga. Kita kena takut kat Tuhan. Demonstrasi bersih polis pegang. Duk lekap 3 hari. Keluar-keluar banyak dia pun. Macam ayam berak kapok. Kawan yang istiqamah steady ya. Itu. Sebab tu kita takut orang yang bersemangat sangat ni. Kadang-kadang dia cepat patah. Ya. Just steady ya. Jangan terlampau bersemangat. Nanti kita takut
semangat dengan iman ni kena balance. Semangat mau ada, iman pun mau ada. Mau balance bagi elok. Semangat kita dibina atas keimanan, bukan atas semangat semata-mata. Kalau bina atas semangat, dia cepat patah. Ya. Jadi oleh itu kata musannif rahimahullah taala, maka putus daripada demikian manzilah. Apa cita-cita dia, martabat dia tak dapat. Maka antara berlebih-lebih dan berkurang-kurang, yakni bersegera dan berlambatan daripada keduanya. Jadi yang dikendaki di sini, dia tu antara berlebih-lebih dan berkurang-kurang. Lebih sangat pun tak, kurang sangat pun tak. Kita berjalan, laju sangat pun tak, pelan sangat pun tak. Kalau tambah pelan, orang marah pula. Bawa kereta pelan. Orang nak potong tak boleh. Orang marah. Apa pelan sangat ni? Apa menyapa pelan. Macam naik bisikal. Kita ada nak pergi di ceramah ni maghrib. Lah dah pukul 4.30 dah. Nak hambat 7 lagi. Lalu kok sini. Dia bawa lori. Lori kosong kan ada apa pun. Jalan pelan pun. Nak potong tak boleh. Apa lori? Alah dia nak bumper je korak. Pelan sangat pun tak boleh juga. Laju sangat pun tak boleh lah. Dalam kampung ni laju. Langgar budak-budak ke. Jadi pertengahan. Laju sangat pun tak, pelan sangat pun tak. Begitulah maksud dia. Kan? Jadi maknanya di antara keduanya. Itu maksud berlebih-lebih dan berkurang-kurang. Yakni bersegera dan berlambatan daripada keduanya itu. Jadi antara lambat dan segera, pertengahan. Kan? Kerana agama kita ni, agama Islam ni, dia tak macam Kristian, tak macam Yahudi. Dia panggil wasatan, ummatan wasatan. Umat yang pertengahan. Kan? Kita ni macam apa? Pokok tin. La gharbiyah, la syarqiyah, la ghaibiyah. Tidak ke timur, tidak ke barat. Dia tegak elok. Tak condong ke kiri, tak condong ke kanan. Macam agama Kristian, dia terlampau ke akhirat sangat. Nabi Isa AS dibangkit oleh Allah Ta'ala. Masa yang pendek. Berapa tahun? 4 tahun kot Nabi Isa. Masanya cukup pendek. Dia cuma sempat duk cerita bab akidah lah. Bab syurga, neraka. Dia tak sempat. Nak kahwin pun tak sempat. Jadi mana sebab tu orang Kristian dia banyak ke akhirat. Agama dia banyak cerita bab akhirat. Tanpa condong ke kanan, ke akhirat saja. Satu lagi orang Yahudi. Yahudi ni banyak condong ke dunia. Hari Sabtu Allah tak bagi dia pergi menangkap ikan pun dia tangkap. Islam tak terlampau ke akhirat, tak terlampau ke dunia. Tengah-tengah. Akhirat pun ada, dunia pun ada. Kan? Kita pertengahan. Begitulah. Tak laju sangat, tak pelan sangat. Itu makna kata, tak isti'ajal, tak gopoh. Bersederhana. Kan? Itu dia. Itulah Islam. Jadi berlambatan, bersegera dan berlambatan daripada keduanya itu buah daripada segera. Jadi kita ada istiqjal, bersegera. Jadi makna kata hasil dia boleh merosakkan. Jadi kita ambil jalan pertengahan. Ambil tengah-tengah. Tapi ada juga benda yang patut segera. Rumah terbakar. Budak-budak duduk dalam rumah. Menyerit dulu. Mari kita mesyuarat dulu. Jaga gopoh. Ambillah budak tu. Tu kena cepatlah. Ada tindakan yang perlu cepat. Macam mayat. Mayat kena segar. Jangan kita duduk simpan sampai seminggu. Nak tunggu orang balik. Yang hampa ni pun, masa orang hampa sakit, panggil balik, tak mau balik. Bila mati tak suruh tunggu pada Kuala Lumpur menahala berjam-jam.
Lepas 2-3 hari baru balik. Mana boleh. Mayat kena segera. Hutang kena cepat bayar. Tu makna segera. Kita buat dosa, cepat bertaubat. Kan? Begitu juga kalau kita ada anak gadis. Anak gadis kemudian dipinang oleh seorang laki-laki. Laki-laki tu kita tengok okey. Orang yang bertakwa, orang yang baik, cepat-cepat pergi kahwin. Dia duduk tunang sampai 20-30 tahun. Jadi merapu, dia merepet. Kan? Cukup masa jodoh dah, cepat kahwin. Kan? Masuk waktu, cepat sembahyang. Kita tak boleh azan-azan ni juga kopor. Kita kena mandi dulu, kena makan dulu. Mungkin berapa nak sembahyang subuh? Kena setengah ke 7 sembahyang. Habis waktu. Ada benda-benda yang kita kena cepat. Bukan semua. Tapi yang lain-lain tu kita kena jangan bersegera. Kita kena bincang dulu. Tengok kiri, tengok kanan. Kan? Tapi adalah benda-benda yang perlu segera tu segeralah. Tapi kebanyakannya tak perlu segera. Perlu makna kata berbincang, pandang kiri, pandang kanan. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan sebenarnya telah diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin.